Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita bertemu setelah lama tak ada video ni. Kemudian apa yang kita akan bincangkan pada kali ini, insya-Allah kita akan mulakan dengan perbincangan soalan-soalan UPKK. Kita pilihlah soalan daripada subjek yang mana yang kita akan bincangkan. Okey. Dan pada kali ini kita akan bincang berkaitan dengan ini soalan-soalan dia. Dalam subjek akidah, kita akan bincangkan 10 10 soalan objektif dalam subjek akidah. Kita mulakan dengan akidah dulu. Okey, mungkin soalan-soalan ni kecil lah kalau nak nampak. Kita pergi satu-satu, kita tengok macam mana. Okey, kita teruskan kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, nombor 1, wahdaniyah bermaksud. Okey, wahdaniyah bermaksud alif berkuasa, ba tunggal, jim berkehendak, dal pengetahuan. Okey, kita tengok. Okey, dia nak cari adalah wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah? Okey. Kemudian kita tengok satu-satu. Berkuasa tu sifat kudrat. Ba tunggal, tunggal wahdaniyah. Berkehendak iradah. Dal pengetahuan, ilmu. Okey. So, kalau kita tengok wahdaniyah tu pun dekat-dekat dengan perkataan wahid. Maksudnya satu. Tunggal. Tunggal tu satu. So, jawapan untuk wahdaniyah bermaksud ba tunggal. Okey. Seterusnya soalan nombor 2. Berapakah jenis qada? Berapakah jenis qada? Okey, alif 2, ba 4, jim 5, dal 6. Okey, yang mana satu jawapannya? Okey, sebelum tu jom kita ulang kaji. Okey, jenis-jenis qada. Okey, qada terbahagi kepada 2 jenis. Okey, dah tahu dah jawapan, tapi tak apa. Kita ulang kaji dulu. Yang pertama qada mubram, yang kedua qada muallaq. Okey, apa maksud qada mubram? Okey, qada mubram ni adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berubah, yang tidak boleh berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaannya. Okey, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaannya. Contohnya, bangsa ataupun jantina seseorang yang telah ditentukan dan tidak akan berubah. Contoh yang lain mungkin tarikh kematian tidak akan dicepatkan sesaat ataupun dikurangkan sesaat. Maksudnya Allah dah tentukan. Okey. Kemudian kalau qada muallaq pula, qada muallaq ni adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang berubah pada ketentuan yang lain bersesuaian dengan usaha yang dilakukan oleh hamba-Nya. Sebagai contoh, seseorang yang sakit, dia berdoa dan berusaha untuk berubat, maka dirinya kembali sihat. Okey, so berapakah jenis qada? Qada ni ada 2. Okey, jawapan dia 2. Okey, soalan seterusnya. Apakah hukum mempercayai sifat qiyamuhu binafsihi? Apakah hukum mempercayai sifat qiyamuhu binafsihi? Alif, wajib. Ba, sunat. Jim, harus. Dal, makruh.
Okey, yang dia nak dalam soalan ni adalah hukum mempercayai. Hukum mempercayai ni sama dengan kalau tiba-tiba soalan bertukar. Jadi, apakah hukum beriman dengan mana-mana sifat lah. Sifat-sifat Allah tu, tak kisahlah ada 20 sifat. Tak kisah dia sebut yang mana pun. Qiyamuhu binafsih ke, wujud ke, kidam ke, baqak ke, wahdaniyah ke, kudrah, iradah. Apa-apa sahaja, kalau hukum mempercayai ataupun hukum beriman, mesti jawapannya adalah wajib. Ingat, dalam subjek akidah, datang je soalan berkaitan dengan hukum, tambah-tambah lagi kalau ada sifat Allah dekat belakang, tak ada jawapan lain. Wajib sahaja. Okay? Dia sunat, harus, makruh tu semua dalam ibadah, bukan dalam akidah. So, jawapan mesti wajib sahaja. Okey, seterusnya. Kita tengok soalan seterusnya. Okey. Diturunkan dalam bahasa Kipti, mengandungi doa, zikir, nasihat dan peringatan. Pernyataan di atas adalah berkaitan kitab. Okey. Alif, Al-Quran. Ba, Injil. Jim, Taurat. Dal, Zabur. Okey, kalau sekali imbas, Al-Quran memang salah. Okey, sebab kita baca hari-hari Al-Quran tu dalam bahasa Arab. Dia kata pernyataan yang pertama dia tu diturunkan dalam bahasa Kipti. Itu keyword yang pertama. Okey, sebelum tu kita tengok. Kita ulang kaji balik. Okey. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Okey. Tengok lagi. Sambil-sambil kita nak jawab soalan, kita ulang kaji. Mungkin ada tak ingat kitab ni kepada Nabi yang mana. Okey, nama kitab Zabur, penerima Nabi Daud, bahasa Kipti. Kitab Taurat, Nabi Musa, bahasa Ibrani. Kitab Injil, penerimanya Nabi Isa, bahasa Syriani. Kitab Al-Quran, penerimanya Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Okay. So, daripada apa yang kita dah ulang kaji tu, kita tengok. Diturunkan dalam bahasa Kipti, mengandungi doa, zikir, nasihat dan peringatan. Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan kitab Dal Zabur. Okey. Clear? Soalan seterusnya. Berikut merupakan nama-nama hari kiamat kecuali Alif, Yaumul Isnain. Ba, Yaumul Hasyar. Jim, Yaumul Ba'thi. Dal, Yaumul Zalzalah. Okey. Berikut merupakan nama-nama hari kiamat kecuali. Maksudnya dalam jawapan kita tu ada satu sahaja jawapan yang bukan hari kiamat. Okey, so baca betul-betul soalan, kemudian pilih jawapannya. Okey, kalau yang mana yang dah hafal, mesti dia akan tahu Yaumul Isnain adalah jawapannya. Kan? Sebab hari Isnin hari permulaan minggu kita. Tak mungkinlah dia hari kiamat. Sebab kita dah selalu dengar hari Isnin. So, baca betul-betul soalan. Tapi tak apa. Sebelum tu kita tengok. Kita buat sesuaikan ni. Nama-nama hari kiamat dan ertinya. Yang pertama, Yaumul Akhirah. Hari akhir dunia. Yaumul Ba'thi. Hari kebangkitan. Yaumul Hasyar. Hari perhimpunan. Yaumul Hisab. Hari perhitungan. Yaumul Jaza. Hari pembalasan. Yaumul Waqi'ah. Hari kejadian. Yaumul Ghashiyah. Hari huru-hara. Okey, cuma yang dalam suaikan ni Yaumul Zalzalah tak ada. Kita dah selalu baca Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hari kegoncangan. Okey, so
Nombor alif yaumul isnin, hari Isnin. Ba yaumul hasyar, hari perhimpunan. Yaumul ba'si, yaumul ba'si, hari kebangkitan. Yaumul zalzalah, hari kegoncangan. So jawapan yang tepat bagi soalan ni adalah yaumul isnain, hari Isnin. Hari Isnin bukanlah bukan nama-nama hari kiamat, sebab dia ada dia suruh pilih kecuali. Okey, soalan seterusnya, pilih sifat harus bagi Rasul. Pilih sifat harus bagi Rasul. Ni sifat yang harus, kena pandai bezakan antara sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus. Okey, kita tengok semula. Sifat-sifat Rasul. Okey, sifat-sifat Rasul ni terbagi kepada 3, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus. Sifat wajib, yang pertama siddiq, iaitu benar, amanah, jujur, tabligh, menyampaikan, fatanah, bijaksana. Kemudian sifat mustahil, kizbun, pembohong, khianat, pecah amanah, kitman, menyembunyikan, baladah, bodoh. Okey, kemudian kita tengok sifat harus. Sifat harus bagi Rasul. Harus bagi Rasul bersifat seperti manusia biasa. Contohnya, makan, minum, sakit, berniaga, apa lagi? Berkeluarga dan sebagainya. Okey, tidak ada sifat-sifat yang boleh menjatuhkan martabat kerasulannya seperti gila, sakit kusta dan melakukan maksiat. So sifat harus ni adalah sifat yang harus bagi Rasul itu bersifat seperti manusia biasa yang tidak merendahkan martabat dia sebagai seorang Rasul. Okey, so dalam soalan kita tadi, pilih sifat harus bagi Rasul. Alif tu dusta. Dusta sifat mustahil. Ba khianat. Khianat pun sifat mustahil. Jim bijaksana. Bijaksana sifat wajib. Dal berniaga. Okey, harus bagi seorang Rasul itu berniaga. Okey, boleh bezakan? InsyaAllah boleh. Okey, so jawapan dia dalam soalan 6 ni adalah berniaga. Okey, seterusnya, mukhalafatuhu lil hawadith, bermaksud Allah Ta'ala alif menyerupai yang baharu, ba berdiri dengan sendirinya, jim berlainan dengan segala yang baharu, dal memerlukan bantuan untuk berdiri. Okey, yang mana satu? Okey, sebelum tu kita tengok. Okey, 20 sifat yang wajib bagi Allah. Wujud ada, kidam sedia, baqa kekal, mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan dari segala yang baharu. Bersalahan tu maksudnya berlainan dari segala yang baharu. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri. Wahdaniyah, esa ataupun satu ataupun tunggal. Kudrah, kuasa. Iradah, berkehendak. Ilmu, mengetahui. Hayyu, hayyun, hidup. Okey. Sama', mendengar. Basar, melihat. Kalam, berkata-kata. Qadiran, keadaannya berkuasa. Muridan, keadaannya berkehendak. Aliman, keadaannya mengetahui. Hayyan, keadaannya hidup. Sami'an, keadaannya mendengar. Basiran, keadaannya melihat. Mutakalliman, keadaannya berkata-kata. Okey, ini adalah 20 sifat wajib yang wajib bagi Allah. So dalam soalan kita tadi, mukhalafatuhu lil hawadis, bermaksud Allah Ta'ala itu menyerupai yang baharu. Menyerupai yang baharu samalah macam makhluk. So alif tu salah. Berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendiri. Berdiri tu qiyam. Tapi
Soalan dia mukhalafatuhu lil hawadis. Okay. Jim berlainan dengan segala yang baharu. Okay. Dal memerlukan bantuan untuk berdiri. Kalau perlukan bantuan, maksudnya samalah seperti makhluk. Perlukan pertolongan yang lain untuk buat sesuatu. Macam kita manusia kan. Kita tak boleh nak hidup seorang diri. Mesti ada kadang kita perlukan pertolongan daripada orang lain. So, jawapan yang tepat bagi soalan ni adalah berlainan dengan segala yang baharu. Hawadis. Hawadis tu baharu. Mukhalafah, berlainan. Bersalahan dengan segala yang baharu. Okey. Kalau tak hafal lagi, kena hafal. Sebab soalan dia keluar macam ni. Mungkin dia akan tukar yang kat depan tu. Soalan ni mukhalafatuhu lil hawadis. Mungkin soalan yang lain ataupun dalam ujian sebenar nanti dia bagi qiyamuhu binafsih ke, wahdaniyah ke, ilmun ke, hayyun ke. Kita tak tahu. So, kena hafal. Okey, soalan nombor 8. Manakah kesan mempercayai Allah bersifat hayat? Manakah kesan mempercayai Allah bersifat hayat? Sebelum tu, sifat hayat tu sifat apa? Hayat, hayyun. Maksudnya, Allah itu maha hidup. Okey. Alif sentiasa berduka. Ba, hati tidak tenang. Jim, bersedia mengingati mati. Dal, hidup dalam ketakutan. Okey, yang mana satu? Okey, kalau kita tengok nota, dia nak kesan mempercayai. Bila kata kesan mempercayai ni, mesti cari jawapan yang positif. Maksudnya, perkara-perkara yang baik. Ayat dalam jawapan tu mesti merujuk kepada perkara yang positif, yang baik. Okey, dia nak kesan mempercayai. Sama macam hikmah. Okay. Kalau kita tengok nota, kesan beriman dengan sifat hayat, yang pertama memberi keyakinan bahawa semua makhluk akan binasa. Hidup Allah itu tidak akan binasa, dan hidup makhluk itu akan binasa. Akan ada tarikh luput, akan ada tibanya kematian. Kemudian yang kedua, membuat persediaan untuk mati. Yang ketiga, tidak mudah sombong. Okey, so dalam jawapan kita ni, dalam pilihan jawapan yang kita ada alif, ba, jim, dal itu, sentiasa berduka. Okey, sentiasa berduka, negatif. Hati tidak tenang, pun negatif. Bersedia mengingati mati. Yang ni positif. Kita baca dal. Hidup dalam ketakutan, pun negatif. So, alif, ba, dal bukan jawapan yang tepatlah untuk soalan ni. So, jawapannya adalah jim, bersedia mengingati mati. Seterusnya. Okey. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalil nakli di atas berkaitan dengan sifat wujud, baqa, qidam, wahdaniyah. Okey, yang mana satu? Okey, jom kita tengok. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maksudnya, segala yang ada di muka bumi itu akan binasa dan akan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Okey, wa yabqa tu maksudnya dan akan kekallah. So, kalau kekal, yang mana satu? Kalau jawapan nombor satu, alif, wujud. Wujud artinya ada. Baqa, okey. Kekal. Jim, kidam, sedia. Wahdaniyah, esa ataupun tunggal. Okey, so dalil nakli berkaitan dengan sifat. Okey, jawapannya adalah ba, baqa, wa yabqa. Baqa, macam dekat-dekat kan.
Okey, kalau soalan biasanya dia ada soalan yang bentuk macam ni, dia bagi satu ayat Al-Quran dan dia tak gariskan perkataan-perkataan yang mana. Tapi kadang-kadang ada juga soalan yang mungkin dia bagi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kemudian dia gariskan perkataan wa yabqa. Okey, perkataan bergaris merujuk kepada sifat apa. So kalau soalan yang tak ada garisan macam ni, dia tak gariskan, kita kena carilah yang mana satu dalam ayat tersebut ada disebut tentang sifat Allah. Okey, so dalam ayat ni wa yabqa baqa, dekat-dekat kan bunyi dia. Okey, kalau tak hafal lah. Kalau hafal, alhamdulillah. So memang kena hafal. Okey, soalan yang terakhir. Pilih bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah. Pilih bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah. Alif, adanya bangunan tinggi. Ba, terbinanya jalan raya. Jim, mencipta langit dan bumi. Dal, terdapat banyak pusat membeli belah. Okey, dia soalan macam ni, kita nampak macam, semuanya betul. Ada bangunan tinggi pun sebab Allah yang bagi bangunan tu tegak je berdiri. Terbinanya jalan raya, Allah lah yang bagi jalan tu berjaya dibina. Ataupun terdapat banyak pusat membeli belah, Allah yang izinkan pusat membeli belah tu ada, tak runtuh, tak apa. Tapi dalam sudut soalan yang macam ni, kita pilihlah yang semula jadi, mencipta langit dan bumi, jawapan dia. Yang lain memang macam semuanya betul, keempat-empat jawapan tu betul, tapi kita tengoklah apa yang pelik. Adanya bangunan tinggi, jalan raya, banyak pusat membeli belah tu semuanya ada kaitan dengan manusia. Manusia yang buat benda tu, tapi memanglah dengan izin Allah. Kita kena percayalah yang tu. Cumanya dalam konteks soalan ni, apa yang kita boleh faham adalah kita pilih perkara yang semula jadi, yang natural, mencipta langit dan bumi. Okey, selesai tadi 10 soalan objektif yang kita telah bincangkan sambil-sambil kita mengulang kaji mengikut apa yang dikehendaki oleh soalan tersebut. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan dalam soalan yang lain. Mungkin kita akan masuk ke subjektif pula. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada saya sendiri dan kepada anda semua untuk mengulang kaji. Jangan lupa subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.